dia pelama ni berkawan dengan orang yang susah hidupnya. Berbeza kita kadang-kadang kalau kita pergi satu-satu majlis, kalau ada meja VIP, kita rebut meja VIP tu. Tapi Rasulullah tak dia cari paling rendah kedudukannya di sisi para sahabat baginda. Benarlah firman Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, di mana Nabi diperintah oleh Allah untuk sentiasa merendahkan dirinya terhadap para pengikutnya dari kalangan umat Islam. Nabi juga kalau kita lihat di antara kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa zuhud dalam semua perkara. Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak gantungkan di mana hatinya terhadap dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia rela hidup dalam keadaan yang serba sederhana. Pernah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud katanya, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qama ala hasirin, dan aku dapati Nabi baru sahaja bangun daripada tempat rehat, tempat baring. Wa qad athara fi jambihi syarif, dan aku nampak kesan yang sangat ketara di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur di satu tempat yang agak keras. Boleh jadi tikar itu diperbuat daripada pelepah tamar. Jadi bila kita duduk tempat keras, sudah tentu di belakang tu ada kesan, kesan yang ketara, disebabkan tikar yang keras tadi. Sehingga berkatalah Ibnu Mas'ud, aku merasa kesihan kepada Rasulullah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'an taj'aluhu bainaka wa bainal hasib yaqiyaka. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau aku tukar alas yang lebih lembut berbanding dengan alas yang kamu gunakan ini, tujuannya untuk memelihara kulitmu daripada kesan yang sedemikian rupa. Dia beri cadangan begitu. Tapi Nabi bila dengar cadangan itu terus berubah muka dia, kemerah-merahan. Kenapa tak setuju untuk ditukar tempat ataupun alas Nabi? Ini belum lagi minta tukar kereta daripada visit ke Mercedes Benz atau ke Volvo. Ini cuma nak minta tukar apa je? Minta tukar alas je, supaya digantikan dengan alas yang lebih lembut. Kita tidur tilam 2, 3, 4 kaki. Rasulullah tidur atas tikar mengkuat, tikar pelepah tamar yang yang memberi kesan kepada kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, ma ana wa dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin istazalla tahta syajaratin sa'atan summa raha wa tarakaha. Kata Nabi, sesungguhnya tidak adalah bandingan di antara aku dengan harta benda dunia yang sementara ini, melainkan bandingannya samalah sebagai seorang yang bermusafir di suatu hari yang sangat panas. Zaman dulu dia bermusafir dengan kuda, dengan unta, dengan kaldai. Bila bertemu tempat yang agak redup di bawah sepohon pokok, lalu dia berteduh di bawah pokok tersebut buat seketika. Kata Nabi, saatan ni mungkin satu saat, boleh terjemah 1 jam, boleh terjemah setengah jam, mana seketika, di mana Rasulullah berhenti seketika. Kemudian kata Nabi, dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk sampai ke destinasi masing-masing. Macam kita lah nak balik Johor ke selatan, nak balik utara, nak balik pantai timur, kita berhenti kat R&R tu sekejap aja. Kita tak berhenti lama, kita berhenti seketika saja. Ada orang lama pun sejam 2 je tidur, kalau kita mengantuk misalnya. Tapi lepas tu kita akan tinggalkan tempat rehat tadi. Tak pernah berlaku lagi orang berhenti kat tempat rehat tu 2-3 bulan, 2-3 hari, tak ada. Kalau berhenti lama tu, jawab dia tak berapa comel. Boleh jadi ada something yang mana sikap orang yang benar, fikiran yang waras, dia berhenti hanya seketika sahaja di tempat-tempat rehat seumpama itu. Maka kata Nabi, kita sebenarnya
dibandingkan oleh Rasulullah hidup di atas dunia ni, seolah-olah dunia ni diibaratkan seperti sebuah pokok yang besar. Kita berada di dunia ni seolah-olah berteduh di bawah sebuah pokok besar, yang mana apabila tiba masanya kita akan tinggalkan dunia ini. Itu bandingan Nabi SAW, yang mana bila kita berada di dunia yang serba menggoda, yang kadang-kadang kita jangan sampai ke peringkat tertipu, sehingga kita merasakan dunia lah segala-galanya. Kita sanggup buat benda-benda salah, sanggup rasuah, sanggup curi harta benda syarikat, sanggup buat macam-macam. Kerana apa? Kerana nak lebih. Boleh jadi kita nak kumpul harta sampai ke peringkat 7 generasi makan pun tak habis lagi. Kalau kita lihat ada orang yang sampai ke peringkat melampau-lampau mengumpulkan harta benda. Nabi, dia tak pernah mengumpulkan harta benda yang banyak. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arham ali Muhammadin rizqan kafafa. Wahai Tuhan, aku mohon kepadamu agar diberi rezeki kepada keluarga Rasulullah dengan rezeki yang mencukupi. Diminta rezeki yang mencukupi, kafafa. Kafafa ni kita tasdid dia jadi kifayatan. Kifayah maksud cukup, memadu. Kalau kita minta, kita tak minta cukup, kita minta jadi kaya, minta jadi jutawan. Itu kita. Sebab tu kalau kita lihat Rasulullah dalam perkara rezeki, dia bukan sahaja mengasuh dirinya untuk hidup zuhud, tapi Nabi SAW dia juga mengasuh kaum keluarganya untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Sebab tu isteri-isteri Nabi tidaklah terdiri dari kalangan mereka yang hidup mewah. Sebab tu pernah salah seorang isteri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah berkata kepada anak saudaranya Urwah. Dia berkata, ya ibna ukhti Urwata, wahai anak saudaraku Urwah, inna kunna lananzur ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal salasata ahillah fi syahrain. Kata dia, wahai anak saudaraku Urwah, sesungguhnya kami hidup di rumah Rasulullah sentiasa membilang waktu, bilang anak bulan. Ahillah tu maksud anak bulan. Dia tengok anak bulan